forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu MAIS tetap tegas tarik balik Tauliah Dusuki ajar agama. Majlis Agama Islam Selangor MAIS memaklumkan pihaknya tetap tegas untuk menarik balik Tauliah mengajar agama Islam bagi aktivis politik di negeri ini salah dengan titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Kita mari kita dengar respon dari Datuk Kamal Amir. Di akhirnya kita komen macam biasa. Apabila Majlis Agama Islam Selangor Majlis Agama Islam Selangor telah pun menarik Tauliah mengajar di surau ataupun di masjid pendakwah Dusuki serta Saudara Abdullah Khairi yang ditarik balik selaras dengan titah Sultan Selangor. Jadi Majlis Agama Islam Selangor menjelaskan langkah menarik balik Tauliah mengajar agama Islam bagi aktivis politik negeri ini adalah selaras dengan titah Sultan Selangor, itu Sultan Sharifuddin Idris Shah. Selaku pengurusi Majlis Agama Islam Selangor, Tan Sri Abdul Aziz Mak Yusof berkata pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 5 Oktober yang memutuskan pembatalan penarikan balik Tauliah mengajar agama Islam terhadap Ustaz Dusuki Abdul Rani yang dikeluarkan oleh MAIS, di mana keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam ini berdasarkan alasan ketidakpatuhan prosedur semasa proses penarikan balik Tauliah tersebut. Jadi menurutnya keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam itu sama sekali tidak menyentuh dan tidak mempersoalkan penarikan balik Tauliah atas titah Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah yang tidak memperkenankan Tauliah mengajar agama Islam diberikan kepada mana-mana aktivis politik. Jadi dalam keadaan begini, MAIS memutuskan tidak membuat rayuan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam atas alasan rayuan yang difailkan ini hanya bersifat akademik saja. Keputusan MAIS adalah berdasarkan titah Sultan Selangor. Siapa nak larang? Tak boleh saudara. Itu titah tuanku. Tuanku tak mengizinkan orang berpolitik di masjid-masjid dan surau dalam negeri Selangor. Kena ingatlah itu saudara. Jadi soal penarikan balik Tauliah yang dimenangkan oleh kerajaan Selangor, Majlis Agama Islam Selangor itu, dia tidak terpakai setelah tuanku menitahkan menarik balik. Itulah keadaan sekarang, saudara. Bab itu bab agama. Kita masuk. Tapi hari ini, saudara, sabar, saudara. Ramai minta saya buat irasan. Sabar, saudara. Sabar. Banyak cerita yang perlu saya jelaskan. Tapi hari ini saya agak terkesima dan saya agak gembira serta merasa terkejut apabila pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Malaysia di Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuali Mat Zain menyuarakan terhadap ketegasannya memberi amaran kepada anggota bawahan polis Raja Malaysia yang didapati masih bersekongkol dengan sindiket jenayah demi habuan peribadi. Saya lihat kenyataan daripada Datuk Seri Muhammad Syuali Mat Zain begitu jelas, lantang dan cukup prihatin. Pihak polis yang diberi tugas untuk menjaga keselamatan sewajarnya bersikap berprofesional. Jadi tegasnya ketiadaan penyeliaan di peringkat kontingen dan daerah bagi memantau cara hidup pegawai dan anggota bawahan memudahkan golongan itu menjual integriti PDRM. Ini yang membuatkan saya terkesima. Saya rasa begitu menghormati kenyataan daripada Datuk Seri Muhammad Syuali Mat Zain. Kerana ada pegawai yang sanggup mengorbankan rakan setugas demi imbuhan wang daripada sindiket dengan memberikan maklumat dalam sesuatu operasi. Jadi katanya ini perlu diberi perhatian serius oleh setiap pegawai atasan atau penyelia dalam jabatan dan bahagian Jabatan Siasatan Jenayah di seluruh negara. Dalam arti kata lain katanya saudara, pasukan polis tersebut ada yang sanggup membunuh antara sama lain disebabkan wang. Ini pendedahan yang berani saudara. Dan saya rasa jelaslah kalau inilah sikapnya apabila beliau mengkritik katanya ada pegawai, ada anggota polis yang sekadar berpangkat sarjan tapi memiliki kenderaan Alphard, Wildfire, Mercedes. Ada pegawai atasan atau penyelia bertanya bagaimana boleh memiliki kenderaan mewah. Malah ada pula yang buat pengisytiharan harta. Ada ke tak ada? Itu keadaannya saudara. Dan beliau buat teguran itu dalam Majlis Amanat Pengarah JSJ di Universiti Malaysia di Pulau Pinang semalam.
Majlis amanah itu dihadiri oleh ketua-ketua jabatan siasatan jenayah kontijen. Dan saya merasakan dengan kenyataan tersebut, ungkapan kata-kata tersebut, saya berkeyakinan bahawa pihak polis juga sedang melakukan islah dalam kepimpinannya. Alhamdulillah, inilah tempat kita mengharapkan bahawa mereka dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Syabas, Datuk. Ya. Itu bab anggota polis. Saya juga mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan, Datuk Seri Saifuddin Nasution, bahawa beliau menyatakan bekas pegawai bank Goldman Sachs, iaitu Roger Ng, ini yang dikendaki untuk menjadi saksi dalam penyiasatan YNDB. Saya dipahamkan bahawa Roger Ng dijangka tiba malam ini, mungkin dalam 1, 2, 3 jam lagi saya, untuk membantu dalam proses siasatan berkaitan skandal 1MDB. Dan itu disahkan oleh Menteri Dalam Negeri saya, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dia kata malam ni akan tiba, ya, kalau tak ada halangan lah. Dan katanya tempoh berapa lama Roger Ng akan berada di Malaysia bergantung kepada proses siasatan. Roger Ng ni telah dihantar balik ke Malaysia bagi tujuan pihak berkuasa di Malaysia menurunkan siasatan berhubung YNDB dan Goldman Sachs. Fokus kita, kata Datuk Saifuddin, adalah untuk asset recovery atau tu untuk mendapat semula aset-aset dan wang yang telah digelapkan. Itu penting, cara. Ini kerana Roger Ng yang berusia 50 tahun telah pun diserahkan oleh Mahkamah Amerika kepada Malaysia berkaitan dengan NDB. Sehingga kini cuma Joe Loh adalah merupakan watak utama dalam jenayah YNDB masih bebas, saudara. Dalam waktu yang sama, saudara, saya dipahamkan bahawa kemarin pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah pun menyerbu beberapa pejabat, termasuklah pejabat peguam yang mewakili Tan Sri Muhyiddin. Ada orang mengatakan apakah tentang jana wibawa. Sebenarnya menurut SPRM, mereka masih lagi mencari bukti, melakukan siasatan berhubung tentang penyelewengan, sebab dikabarkan wang YNDB itu telah pun dipulangkan, tapi tak tahu masuk tak masuk ke mana. Jadi SPRM sedang menyiasat saya dan antara mereka yang bertanggungjawab, yang diamanahkan untuk melaksanakan pengembalian wang daripada YNDB itu daripada Goldman Sachs adalah peguam tersebut, saudara. Jadi sebab itu SPRM menyiasat. Bagaimanapun adalah banyak orang mengatakan bahawa ini semua satu tindakan terpilih dan sebagainya. Saya tak melihat begitu. Sepatutnya semua pihak bila disiasat oleh pihak SPRM harus memberi kerjasama. Kalau tak salah lah nak marah buat apa, saudara. Sebab itu sekarang ini kita mengharapkan agar siasatan terhadap YNDB ini dapat segera dituntaskan. Lebih-lebih lagi seandainya Jolo dapat dibawa pulang ke tanah air. Dalam waktu yang sama, saya bersetuju dengan pandangan daripada Polis Raja Malaysia yang mencadangkan supaya dilakukan penyelarasan skim gaji konstable. Rupanya baru dapat tahu saya, gaji konstable polis ni cuma 1,400 lebih saya. Sebab itu mereka mencadangkan dalam bajet akan datang agar Yang Berhormat Perdana Menteri dapat menimbangkan agar diselaraskan supaya gaji anggota polis berpangkat konstable biasa saya 1,500. Sebab tuntutan kehidupan hari ini begitu tinggi, saya. Okey, tuan-tuan, komen saya lah, baguslah tindakan tegas baik ni. Biar di masjid ni tidak ada unsur politik. Kita tahu Dusuki ni dia kuat menyokong PAS. Walaupun dia tak ada jawatan lah PAS, tapi kita tahu dia berkempen di pentas-pentas PAS. Kita pun tahu di Facebook dia kuat juga mengkritik. So kita tahulah pemikiran dia mana. So jika dia mengajar di masjid-masjid, dia akan bawa pemikiran dia daripada PAS tu. So baguslah tindakan tegas daripada Maiz ni. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerja apa Perdana PMB Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.